Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan beberapa tips untuk mendapatkan zuriat, dan juga jantina sekali, jantina lelaki dan perempuan, di mana tips-tips ni berdasarkan pengalaman saya sendiri selama 14 tahun berumah tangga. Tetapi tip yang saya akan kongsikan ini hanyalah sekadar perkongsian pengalaman. Tidak semestinya bila ikut tips-tips saya ni akan dapat sama hasilnya seperti yang saya dapat. Sebab kita ni hanya berusaha. Hasil keputusannya semuanya kita letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakalnya kita letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang mendengar perkongsian saya ini, jangan letakkan harapan yang terlalu tinggi, tetapi saya rasa perkongsian saya ini bolehlah dijadikan sebagai panduan untuk rakan-rakan di luar sana. Tips yang pertama adalah berdoa. Berdoa ni, kalau ikut pengalaman saya, sebenarnya saya daripada anak yang pertama lagi nakkan anak perempuan. Daripada anak pertama dah letak nama anak Akilah. Dan anak kedua, ketiga, seterusnya sampai anak kelima, tak berhenti untuk berdoa supaya dapat anak perempuan. Malah masa nak dapat anak yang kelima pun, saya dan anak-anak saya lepas solat doa sama-sama supaya dapat anak perempuan. Malah masa keluar lahirnya Afham, anak-anak saya yang akil, yang abang-abang tanya, lelaki ke perempuan? Semua sebab dia dah berdoa dapat adik perempuan. Tapi kita, itulah saya kata, kita berdoa, hasilnya Allah yang tentukan. Jangan kecewa bila apa yang kita doa kita tak dapat. Dan berdoa ni juga saya berdoa sampai 2014, pergi ke Mekah pun masih lagi berdoa untuk dapatkan anak perempuan. Balik daripada Mekah, dapat anak lelaki, masih lagi tak putus mengirimkan doa kepada rakan-rakan yang pergi ke Mekah. Saya, biasa isteri saya lah dikirim doa dekat kawan-kawan semua, supaya doakan dapatkan anak perempuan. Sebab mereka yang pergi Mekah ni, insya-Allah doanya agak baguslah, sebab dia orang pergi sana memang untuk beribadat. Sebab ada hadis Nabi, sebuah hadis Nabi, mafhum hadis mengatakan bahawa orang yang memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang tidak menutup aurat ni, doanya tersekat daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita minta orang-orang alim, orang-orang yang buat ibadat ni berdoa untuk kita, itu sesuatu yang bagus. Jangan malu-malu. Yang kedua, tips yang kedua adalah bernazar. Bernazar ni juga sebenarnya saya tidak pernah bernazar pun sepanjang anak yang 5 orang lelaki. Dan kali pertama saya bernazar adalah ketika berumur 17 tahun. Di mana waktu tu saya bernazar, jika saya dapat keputusan A dalam SPM, saya akan berpuasa sebanyak bilangan A yang saya dapat. Itu nazar yang pertama saya. Jadi masa SPM tu saya dapat 7A, jadi saya puasalah 7 hari. Cuma bila yang kedua ni, saya baru teringat, dah nak masuk anak ke-6 ni, baru saya teringat untuk bernazar. Dan dalam nazar saya tu, saya letakkan jika saya berjaya dapatkan anak perempuan, saya akan berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Jadi lepas daripada dapat anak perempuan tu, saya terus tunaikan nazar saya. Dalam seumur hidup baru 2 tahun saya bernazar. Jadi sesiapa yang inginkan sesuatu, apa-apa jualah dalam kehidupan ni, cubalah dengan kaedah kedua ni, bernazar. Tapi jangan kecewa bila Allah tidak
makbulkan. Okay. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tips yang ketiga. Okey, tips yang ketiga ini adalah hasil gabungan daripada petua-petua orang lama dan juga hasil kajian saya sendiri berkaitan dengan proses kejadian manusia. Okey. Kalau diikutkan sepanjang 5 tahun tu, okey, macam-macam petua lah yang saya jumpa, yang logik tak logik apa semua kan. Pernah saya tak makan daging setahun, pernah saya tak makan seafood setahun. Okay. Ada juga doktor, okay, yang bagi cadangan untuk dapatkan anak perempuan ni ikut tarikh lahir ibu, okay, ikut tahun lahir ibu. Kemudian ada juga doktor yang bagi tengok kalender, ikut kalender Cina. Okay. Adalah dia keluarkan kalender Cina tu, dia keluarkan, okay, ikut kalender macam ni. Okay. Tapi semua tu ikhtiar lah. Ikhtiar saya pada masa tu. Ikhtiar. Cuma selepas anak kelima ni, saya buat beberapa research, baru saya terjumpa lah beberapa penemuan, okay, untuk menentukan jantina anak ni. Okay. Dan yang paling saya teruja, penemuan pertama saya adalah di dalam Al-Quran itu sendiri. Okay. Dalam Al-Quran dia dah nyatakan min nutfatin khalaqah. Okay. Manusia itu dijadikan daripada air mani. Okay. Maksudnya setengah ulama menafsirkan bahawa jantina anak ini sebenarnya adalah daripada suami. Sebab benda ni dipertikaikan. Ada beberapa orang pertikaikan siapa yang menentukan jantina anak, suami ataupun isteri. Okay. Bila ada yang kata isteri yang menentukan jantina anak, isteri lah kena pantang, kena makan tu, kena makan ni. Okay. Macam-macam lah isteri kena buat tu, buat ni lah untuk kononnya untuk dapat anak perempuan. Tapi dalam Al-Quran sendiri dah nyatakan bahawa ia adalah daripada suami. Okay. Dia juga berkaitan dengan hasil kajian yang saya jumpa nanti, okay, yang akan saya terangkan selepas ini. Okay. Sebelum saya masuk ke tajuk seterusnya itu, saya mohon maaf sebab saya tak dapat masukkan semuanya dalam video pertama saya ini. Okay. Saya akan kongsikan tips yang ketiga itu di dalam video seterusnya. Okay. Tetapi video seterusnya itu saya khaskan untuk subscriber saya sahaja. Saya tak nak post pada public lah di Facebook seperti mana biasa saya buat, sebab kandungan tipsnya tu agak sulit, okay, dan tak sesuai untuk tontonan umum, okay, ataupun untuk pendengaran umum. Jadi saya kongsikan yang subscribe sahaja. Jadi siapa yang subscribe saya, bila saya upload video yang kedua tu, nanti boleh tengoklah sendiri. Saya pun tak nak promote secara meluas, okay. Disebabkan kekangan-kekangan yang ada dalam video tersebut tu lah, okay. Jadi terima kasih kerana menonton dan mendengar letiran saya hari ni, okay. Semoga sama-sama kita mendapat manfaat daripada tips yang pertama dan kedua yang saya dah kongsikan tadi. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.